إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام إلى حضرة والدينا ومشايخنا ومعلمين خصوصا إلى وسلم هذا الكتاب خصوصا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan hidayah, taufik, i'anah dan ta'yid dengan ketentuan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini, malam ini kita dapat berjumpa, masya-Allah, dalam ketentuan yang baik daripada Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa mengekalkan kepada kita kurniaan kebaikan demi kebaikan. Ada setengah pada awalnya kita beroleh kebaikan, tetapi pada akhirnya kita diakhirkan dengan kejahatan. Na'udzubillah. Dan ada setengah orang yang pada awalnya dikurniakan kejahatan, tetapi pada akhirnya dikurniakan akan kebaikan. Dan kita tak tahu apa takdir Allah atas kita. Inilah kita berharap supaya takdir yang baik itu berlaku atas kita. Jika kita yang mentakdirkan diri kita, senang, tuan-tuan. Tetapi yang mentakdirkan kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ramai manusia dia lupa tentang takdir ini, tentang ketentuan ini. Sebab itu saya selalu nyatakan, jika mana seseorang yang ada ilmu, dia rasa dia dah berada pada tempat yang baik, silap. Dan tidak semestinya ilmu yang ada pada kita mewajibkan kita beroleh kebaikan. Tetapi ia asbab. Ia asbab untuk kita beroleh kebaikan. Dan tidak semestinya seseorang yang berada di kalangan orang baik, dia dapat buat baik. Tidak semestinya. Tetapi ia jalan untuk berbuat kebaikan. Dan dia asbab untuk kita mendapat kebaikan. Ya. Sebab itu, kita tahu tapi tak boleh buat baik. Kita tahu tapi tak boleh untuk kita meninggalkan kejahatan. Ya. Seumpama kita tahu, kita tahu yang Allah bersifat dengan sekian. Tapi kita tak boleh meyakini. Contohnya, kita belajar Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sama. Tapi kita tak boleh yakin yang Allah sentiasa mendengar perkataan kita, detik hati kita dan sebagainya. Dan kita tak pernah langsung merasakan bahawa kita di dalam pendengaran Allah. Tentunya tuan-tuan, kita dengan manusia, bila kita nak berkata sesuatu perkara yang tak elok akan orang lain, di hadapan dia, kita akan berhati-hati. Takut dia dengar,
takut orang ni dengar, takut orang ni kecil hati, takut orang ni. Kenapa di antara sesama makhluk kita boleh yakin sedemikian? Tetapi dengan Allah, kita tak boleh yakin sampai macam tu. Yang Allah ni maha mendengar. Ketika kita ingin bercakap perkara yang tidak baik, kita tak boleh merasakan seperti mana kita nak kata orang di hadapan orang tersebut. Kita takut orang tu dengar, orang tu kecil hati. Inilah yang saya katakan, tidak semesti orang yang tahu. Ya, yang tahu itu, dia boleh meninggalkan kejahatan dan berbuat kebaikan. Melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita sambung kitab kita pada bulan ini, baru masuk wassalatu wassalamu. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam atas penghulu kita Sayyidina wa maulana Sayyidina Muhammad. Selawat dan salam atas Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Sayyidina Muhammad itu penghulu segala rasul. Bila kita sebut tentang salawat ini, semua orang tahu. Salawat ini apabila ia datang daripada manusia dan jin, dinamakan doa. Dan jika selawat itu datang daripada malaikat, dinamakan istighfar. Dan jika datang selawat itu daripada Allah, ia dinamakan rahmah. Ya. Dan selawat ini, tuan-tuan, satu perkara yang besar, sehingga ia menjadi perintah, satu amalan yang besar sehingga jadi perintah dalam Al-Quran. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Satu perkara yang besar. Ya, satu perkara yang besar, amalan yang besar. Ya, baik itu di antara perkara-perkara yang besar, tuan-tuan, yang kadang-kala orang tak mau pandang. Salawat, sifat yang besar, amalan yang besar, salawat. Sifat yang besar, takwa. Kerana dia menjadi wasiat. Setiap minggu menjadi wasiat Allah. Menjadi wasiat pada setiap minggu. Diingatkan satu sifat yang besar. Iaitu salawat ini, tuan-tuan, kadang-kala kita sendiri tak mampu untuk kita ucapkan, untuk kita menagih rahmat daripada Allah. Kita semua tahu, tuan-tuan, saya dan tuan-tuan tahu, satu selawat yang kita bacakan kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita beroleh 10 rahmat daripada Allah. Tuan-tuan, kalaulah satu hari kita dapat 100 ataupun 1000 selawat, berapa banyak rahmat yang kita dapat daripada Allah. Rahmah bir rahmah. Sebab itu, tuan-tuan, kadang-kala kita terlupa. Ini yang saya balik kepada takdir itu dan pentakdir. Sekarang semua orang takut, tuan-tuan. Sekarang keadaan semua orang takut. Bila sesama sikit orang akan kata COVID. Demam saja orang kata COVID. Batuk saja orang kata COVID. Seolah-olah mindset kita, tuan-tuan, telah ditanam sedemikian. Sebelum pandemik ini, kalau kita sesama, kita tak ada kata kita akan rasa sesama. Kalau demam, kita akan kata demam. Kita tak ada risau. Sehingga kan disebabkan dengan demam itu, kita mula risau. BP kita mula naik, tuan-tuan. Blood pressure kita mula naik. Ya, kita pula akan ambil satu mesin dinamakan oksigen. Detect oksigen kita.
jatuh atau tidak secara tak langsung. Dulu kalau kita demam, kita takkan cek oksigen kita, tuan-tuan. Maknanya dalam mindset kita telah mula dijajah dalam perkara-perkara ini, dan kita mula, tuan-tuan, mula akan jadi rosak demi rosak. Ini yang berlaku sekarang. Dia yang berlaku sekarang, tuan-tuan. Sebab itu, dan kita lupa bahawa jika mana seorang itu mempunyai rahmah daripada Allah, maka rahmat inilah yang menentukan sama ada kita ini sa'adah atau saqawah. Kita ini celaka atau bahagia. Maka jalannya telah ditunjukkan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tuan-tuan, orang yang nak berselawat kepada Rasulullah, benda ni rasa kita macam Allah kecil aja. Tetapi benda kecil inilah yang mengundang akan rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau tak ada rahmat, tuan-tuan, satu benda pun kita tak guna. Kita ada umur tapi tak ada rahmat, kita akan jauh dengan Allah. Kita ada harta tapi tak ada rahmat, kita akan jauh dengan Allah. Kita ada sihat tetapi tidak ada rahmah, kita akan jauh dengan Allah. Sebab itu apa yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perkara yang dihinakan oleh Allah ke atas beberapa golongan. Satu, golongan yang ada ilmu tapi dia angkat ketakwaan. Ilmu banyak. Allah bagi ilmu, bagi Allah bagi dan Allah terus bagi. Tetapi dia angkat sifat takut. Sifat khasyah itu diangkat oleh Allah. Dan kedua, apa kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah bagi dia harta, tetapi Allah angkat kepada dia rasa sakha, rasa ihsan pada orang lain. Allah bagi, tuan-tuan, anak-anak zaman sekarang. Zaman sekarang, tuan-tuan, kalau kita tengok, ramai orang dah mula kaya. Tetapi kekayaan yang diberikan, kalau kita tengok sekarang, ramai pula orang mula sombong pula. Dengan kekayaan tu orang mula sombong, orang tunjuk kekayaan demi kekayaan. Orang tunjuk duit masing-masing. Dan kita takut, tuan-tuan, sebab perkara yang Allah berikan kepada kita bukan satu kemuliaan pada sisi Allah, tetapi satu kehinaan. Kemudian orang yang Allah hinakan ni, tuan-tuan, iaitu orang yang diberi oleh Allah sihat tubuh badan. Allah bagi badan kita sihat, tetapi dicabut kepada kita akan kekuatan ibadah. Makin dibagi sihat, dicabut kekuatan ibadah. Kita gunakan sihat kita untuk dunia, tuan-tuan. Lepas itu kalau kita tanya, kita sakit ni sebab dunia atau sebab akhirat? Mana ada orang gaut, tuan-tuan, bengkak kaki sebab salat? Tak. Dia bengkak kaki, tuan-tuan, sebab dia makan udang banyak. Dia makan sutung banyak, tuan-tuan. Bukan sebab akhirat. Itu sebab keduniaan. Sebab dunia, tuan-tuan, kita sakit sebab dunia. Bermakna kita cari dunia sehingga sakit-sakit. Kita memikirkan dunia ni, tuan-tuan, sampai kita sakit. Sampai BP kita naik. Sampaikan darah kita naik 180 kerana kita memikirkan akan keduniaan. Dan kita tak pernah fikirkan akhirat kita sehingga kita sakit, tuan-tuan. Aku tak boleh nak buat baik sekian-sekian sehingga darah kita naik. Apa yang terjadi pada seorang sahabat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia memikirkan besok kalau dia mati, dia tak boleh satu syurga dengan Sayyidina Rasul. Dia sakit, tuan-tuan. Sehingga Rasulullah bertanya kepada dia, "Ya fulan bin fulan, apakah engkau sakit tak?" Dia kata, "Aku cuma fikirkan besok kalau aku duduk dalam syurga, dapat tak aku bersama dengan kau ya Sayyidina Rasul?" Dia fikir tu, tuan-tuan, sampai dia sakit, sampai dia kurus. Dan dia kata, jika aku duduk dalam neraka, dia kata, jika aku tak masuk syurga, aku duduk dalam neraka. La araka abadan abada. Nescaya aku tak boleh nak melihat engkau selama-lama, kata dia. Dengan dia fikir benda tu, tuan-tuan, dia sakit. Dan kita tak pernah pun fikir sehingga sakit.
Yang kita fikirkan tentang harta kita, tentang perniagaan kita sehingga kita sakit. Yang ini tuan-tuan. Kemudian apa di antara golongan orang yang hina, diberikan kepadanya bala, tetapi diangkat kepadanya sabar dan redha. Merungut tuan-tuan. Dan kita lihat zaman ini, zaman orang suka merungut. Orang suka merungut. Guanalah, macam manalah, kenapa jadi macam ni? Kenapa orang akan merungut dan merungut dan merungut tuan-tuan zaman ini. Berbeza kalau kita lihat kehidupan kita 40 tahun dulu. Bukan 40 tahun dulu senang tuan-tuan. 40 tahun dulu susah. Tapi masyarakat dulu tidak merungut. Ketika itu, apabila kita lihat terjadinya orang kaya yang sombong dan fuqara yang tidak redha, rupanya di antara alamat fitan. Tanda-tanda akhir zaman, iaitu orang kaya yang sombong dan orang fakir yang tidak redha. Pada ketika itu, rupanya kita sedang menuju zaman itu. Baik. Jika mana salawat itu datang daripada malaikat, dinamakan istighfar. Orang malaikat minta ampun untuk dia. Siapa antaranya yang disebut oleh Rasulullah SAW? Orang yang berada dalam majlis ilmu. Selama mana kita duduk dalam majlis ilmu, tuan-tuan, selama itu malaikat kata, ya Allah ampunkan orang ni. Ya Allah ampunkan orang ni. Tuan-tuan, kita tak dengar. Kalau kita dengar, kita seronok tuan-tuan. Sebab kita tak dengar. Kita tak dengar. Jadi benda yang kita tak dengar, benda yang kita tak nampak, kita tak datang, tak jadikan kelazatan. Macam orang main saham, dia nampak tuan-tuan duit dia naik. Kata dia seronok, dia akan duduk depan komputer tuan-tuan sampai berjam-jam. Sebab dia seronok, sebab dia akan tengok graf saham ni naik dan duit dia dalam akaun naik. Jadi dia seronok sehingga dia mampu duduk di dalam depan PC dia, depan laptop dia sehingga 6 jam, 7 jam, 8 jam. Agak-agak kita mampu tak tuan-tuan baca Quran sehingga 8 jam. Sebab tak diberi kepada kita keseronokan itu, halwah itu, kemanisan itu. Sebab itu masya-Allah. Dan orang yang mendapat orang yang mendapat salawah daripada malaikat, iaitu orang yang berada di saf yang pertama dalam salat. Siapa yang ada di saf pertama, selama mana dia tidak bergerak, tuan-tuan? Selama mana dia tidak bergerak, kata Nabi SAW, malaikat minta ampun untuk dia. Ya Allah, ampunkan dosa fulan, ampunkan dosa fulan, ampunkan dosa fulan. Tuan-tuan, apa yang disebut oleh Rasulullah SAW sebenarnya kasih. Kasih apa tuan-tuan? Sebab kita ni dosa banyak. Kita ni salah banyak. Dengan kesalahan kita, lalu diampunkan oleh Allah dengan cara ini. Dengan cara salawat. Dan ujian dia besar pula zaman sekarang. Tak macam zaman dulu. Zaman sekarang, banyak-banyak perkara yang ada yang menghalang akan majlis-majlis ini, tuan-tuan. Bila kita nak buat maulid, maka datang yang ni, yang ni Nabi tak pernah buat dan sebagainya. Tuan-tuan, orang yang sayang Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak perlu dia nak menunjukkan apa-apa hujah untuk dia menunjukkan kasihnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak payah tuan-tuan. Kalau orang tanya saya, Ustaz, bagaimana Ustaz tentang Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya menunjukkan cara kasih saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengikut sebanyak mana sayang saya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak baca berzanji, saya nak baca qasidah, saya nak puji Sayyidina Rasul sampai subuh sebagai tanda saya sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanda kasih kita, kita tunjukkan sayang kita, sayang dan terus sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sayang kita, tuan-tuan. Kalau orang tanya saya begitu. Kalau orang tanya saya lah, tuan-tuan, saya tak perlukan dalil untuk saya tunjukkan kasih kepada Rasulullah.
Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, saya bagi satu contoh begini. Ayah kita yang besarkan kita, yang jaga kita daripada umur 1 hari sehingga sekarang, mak kita yang besarkan kita daripada umur 1 hari sehingga sekarang. Ketika kita nak menunjukkan rasa kasih kita kepada mak dan ayah kita, perlu ke tuan-tuan nak sebut dalil-dalilnya? Kalau tak ada dalil, saya tak boleh untuk menunjukkan sayang saya kepada mak dan ayah saya. Tak perlu tuan-tuan, orang yang memberikan kita kebaikan, Allahu, daripada kecil sehingga kita dewasa. Maaf tuan-tuan. Sebab halangan-halangan untuk beribadah ini semakin banyak. Semakin banyak. Kita mula dihalang dan dihalang dan dihalang. Dihalang dan terus dihalang tuan-tuan. Zaman ini. Baik. Itu bila kita cakap benda ni tuan-tuan. Tuan-tuan, kita kena terima lah. Kita kena terima. Sebab apa? Sebab kita tidak menuntut kesukaan manusia. Tetapi yang kita tuntut adalah kesukaan Allah. Tuan-tuan, orang yang selawat pada Rasulullah ni Allah sayang tuan-tuan. Allah sayang. Sebab kita menyayangi akan insan yang Allah Subhanahu Wa Taala kasih. Tak rugi tuan-tuan, tak rugi. Masya Allah. Wa khatamin nabiyyin. Dan dialah Sayyidina Rasul inilah pengakhir segala Nabi. Dan zaman ini tuan-tuan, Masya Allah, fitnah berlaku. Orang mengaku jadi Nabi, jadi Nabi, jadi Nabi, jadi Nabi. Zaman ini. Dan yang kita pelik tuan-tuan, orang-orang yang mempunyai ilmu terpelajar mengikut mereka yang mengaku Nabi akhir zaman. Yang ini yang kita takut. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dulu Rasul Melayu. Rasul Melayu di Paya Jaras dulu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ingatlah. Yang ikut Rasul Melayu ni tuan-tuan bukan orang yang free hair. Yang tudung labuh tuan-tuan. Yang mempertahankan Rasul Melayu ni. Yang mengiyakan Rasul Melayu ni tuan-tuan orang yang pakai kupiah. Itu yang saya katakan tentang jika Allah Subhanahu Wa Taala ingin terbalikkan hati kita, tuan-tuan, bukan hak kita tetapi hak Allah. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Benar tak kita ini mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam kuliah-kuliah saya sebelum ini tuan-tuan, kitab ni sama saya mengajar di Seremban. Dan tempat ni pun sama juga. Saya bagi tahu kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, saya cakap apa? Kita marah orang meletakkan Allah ini bertempat. Memang patut marah pun. Sebab tak betul. Jika kita letakkan Allah ini bertempat, tak betul. Memang tak betul. Tak benar. Mustahil. Orang bercakap, tuan-tuan, golongan-golongan ini bercakap dan kita tentang. Salah, salah dan salah. Kita tak cakap tapi kita buat. Mana kita buat? Kenapa waktu di tanah haram kita takut, tuan-tuan? Balik kita di bumi kita, kita tak ada rasa takut. Kita nak kata orang tak takut. Kita nak buat itu tak takut. Kenapa di tanah haram kita takut? Kita kata apa? Ramai orang kata, kalau sini jadi, dia kata. Kalau dia yang burung, tak jadi mana, dia kata. Jadi, iradah dan kudrah Allah bertempat dah, tuan-tuan. Kuasa Allah. Kita meletakkan Allah itu bertempat. Kita meletakkan kudrah Allah itu lemah. Ta'adud, berbilang-bilang. Di Ardul Haramain ni, kudrah Allah memberi bekas. Di luar tanah halal, kudrah Allah kurang memberi bekas. Ketika kita mati, tuan-tuan, agak-agak mati dalam iman ataupun mati dalam musyrik. Yang ni, la ilaha illallah, nafi dan isbat. Zaman Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi buang semua patung-patung yang berada di keliling Kaabah.
Supaya apa? Supaya Baitillah ini bersih. Maka ta'abud kita bersih, tuan-tuan. Sebagai satu perkara ilmu yang perlu kita ambil. Supaya tidak ada syubhah di dalam ubudiyah kita. Bersih Baitillah. La ma'buda bihaqqin illallah. Bersih, Nabi bersihkan berhala-berhala ni. Supaya ubudiyah kita terus. Tu orang tanya saya, tuan-tuan. Ya. Kita semayang menghadap kiblat, dia kata. Ya. Baitillah ini. Ya. Saya kata, boleh tak semayang tak ada kiblat? Macam mana Ustaz? Sajalah gurau bulan ni Ustaz. Gurau. Boleh tak Ustaz? Boleh. Masa bila Ustaz? Duduk atas? Duduk atas kapal terbang? Duduk atas kapal terbang Ustaz? Itu ada khilaf. Kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, takbiratul ihram yang pertama wajib ada kiblat. Jika tak menghadap kiblat, maka dia menjadi salat menghormati waktu. Boleh tak ada kiblat, tuan-tuan? Bila tuan-tuan semayang dalam Baitillah. Kalau kita semayang dalam Kaabah, tuan-tuan, tuan nak ahli mana? Jadi selagi belum masuk dalam Baitillah, tak boleh duduk dalam Kaabah, hala Baitillah. Tapi bila telah berada di dalam Kaabah, tuan-tuan, ikutlah tuan-tuan nak hala ke mana? Kiri, kanan, barat, timur, utara. Sebab tuan-tuan telah berada di dalam Kaabah. Ini ilmu dia, tuan-tuan. Bersihkan dulu berhala-berhala yang ada dalam hati kita. Yang kita meletakkan kalau tak ada benda ni susah kita. Kan kita selalu cakap kalau tak ada duit susah. Tak pernah kita cakap kalau tak ada Allah susah. Lepas itu ketika kita merasakan selain Allah ini hilang, kita akan jadi sakit. Ketika Allah ini hilang dalam diri kita, dalam hati kita, kita tak pernah rasa sakit dan tak pernah rasa risau. Baik. Macam mana tuan-tuan? Terlepas projek 1 juta. Terlepas semayang duha. Macam mana tuan-tuan? Kita nak deal projek ni tuan-tuan, 1 juta. Lepas waktu. Oh rasa masuk hospital kita tuan-tuan. Terlepas semayang duha, kita dah rasa apa pun. Tak apa, esok ada lagi. Boleh tak tuan-tuan, kita terlepas projek 1 juta, kita kata tak apa, nanti ada projek lain. Boleh tak? Tuan-tuan, agak-agak kita adil tak dengan Allah? Adil tak dengan yang memberi nikmat ini? Agak-agak kita ni, benar tak perkataan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Ataupun hal keadaan kita sedang menipu Allah. Yukhadi'una Allah walladzina amanu, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Kita tak boleh bohong Allah, tuan-tuan. Saya tak boleh bohong Allah. Tuan-tuan tak boleh bohong Allah. Kerana Allah ini bersifat dengan ilmu. Dan pengetahuan Allah tidak ada batas. Dan dia tahu zahir kita dan dia tahu batin kita. Dan setiap apa yang kita buat dan terdetik dalam hati kita, dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan atas keluarganya Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat rahmat, dan sahabatnya ajma'in. Satu hari Ibn Abbas bertanya kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ali Muhammad, siapakah keluarga Sayyidina Rasul pada umumnya?
Ya, bukan keluarga pada khusus, keluarga pada amnya. Maka Rasulullah menjawab, kullu tuqa min ali. Tiap-tiap golongan yang bertakwa kepada Allah adalah daripada keluargaku, kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, kalau kita nak dapat rahmat bir rahmah, jadikan diri sebagai ahlu tuqa. Orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa ahlu tuqa? Macam mana nak jadi ahlu tuqa? Tuan-tuan, pada fiqhnya, orang yang takwa ini buat benda baik, tinggal benda jahat. Ini pada ilmu fiqh. Pada perjalanannya, buat benda baik, tinggal benda jahat. Takut dia, tuan-tuan. Dia nak buat benda jahat, dia takut. Dia nak tinggal benda baik, dia takut. Dan takwa pada usulnya, dia takut untuk melakukan kesyirikan kepada Allah. Pegangannya syirik, amalnya syirik. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ketika kita mula menyekutukan Allah semasa kita hidup, masa tu kita keliru, tuan-tuan, tatkala malaikat Zabaniah tanya kita, man rabbuka. Benda ni macam tak nampak macam kecil tak, tuan-tuan? Kecil. Kenapa orang tak boleh jawab Allahu Rabbi? Patut mudah, tuan-tuan. Jawapan dah tahu, soalan dah bagi. Masuk kubur, man rabbuka, jawab dia Allahu Rabbi. Mudah. Kenapa orang tak boleh jawab? Ketika dalam hidup dia banyak Tuhan yang duduk di dalam pegangan dia. Ketika ditanya pada waktu itu, dia keliru. Mana satu Tuhan aku? Ketika dia keliru. Tetapi orang yang tidak mensyirikkan Allah, tuan-tuan, dia akan terus dapat jawab. Sebab orang yang mukhlisin, orang yang muwahhidin, dia terus dapat jawab, Allahu Rabbi. Ini kaya tak salah, tapi tak boleh bergantung dengan harta. Makhluk tak salah, tapi tak boleh bergantung dengan makhluk. Pangkat tak salah, tapi tak boleh bergantung dengan pangkat. Yang ni, tuan-tuan, ilmu tak salah, tapi tak boleh bergantung dengan ilmu. Suatu hari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani didatangi oleh iblis, laknatullah. Ketawa iblis, tuan-tuan. Iblis ketawa. Iblis kata apa? Akulah Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kata apa? Kalam Allah bila harfin bila sautin. Orang mengaji usul, tuan-tuan. Ilmu usul ada di situ. Lalu iblis kata apa? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, ilmumu telah menyelamatkan kamu. Ketawa Syekh Abdul Qadir Jailani. Maknanya cakap kita ni, tuan-tuan, mujur ngaji tauhid. Kalau tak, habis. Ketawa Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam pada ini kau ingin tipu aku juga. Sebenarnya yang menyelamatkan aku bukan ilmu aku, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ilmu kita dapat menyelamatkan kita, tuan-tuan, kita tahu mengumpat berdosa. Kenapa sampai sekarang kita ngumpat ni? Kalau ilmu boleh selamatkan kita, kita tahu yang buat ini bagus, zikir ini bagus, kenapa tak boleh buat, tuan-tuan? Kita tahu baca Quran bagus, kenapa kita tak boleh baca Quran? Kita banyak baca WhatsApp lagi daripada Quran. Maknanya ilmu kita ni, tuan-tuan, alat, asbab. Tetapi yang memberi bekas, yang mempunyai hidayah dan taufik itu adalah Allah. Itu pergantungan, ilahun. Orang selalu tanya saya tentang tanya, Ustaz, macam mana? Ini begini. Tentang rezeki dan sebagainya.
Saya kata tak mungkin hamba yang berada dengan Tuhan yang zat Tuhan yang maha kaya dia miskin. Kita kalau ayah kita kaya, kita anak yang kaya. Takut ke kita tuan-tuan? Ayah aku kaya. Kita boleh percaya dengan ayah yang kaya, Allah. Tapi kita tak boleh percaya dengan zat yang maha kaya. Kita percaya kalau ayah kita kaya, ayah kita ada duit juta-juta, kita senang hati. Ketika perniagaan ayah kita jatuh, tuan-tuan, kita sedih, kita takut. Sebab ayah kita nak jatuh muflis, nak jatuh miskin. Betul tak, tuan-tuan? Tapi kita tak boleh, tuan-tuan, nak yakin. Kita tahu, tapi tak boleh percaya. Kita tahu, tapi kita tak boleh yakin. Allah, zat yang maha kaya. Dan aku adalah hamba kepada zat yang maha kaya. Kita tak boleh yakin. Ya. Minta maaf tuan-tuan, ini cara saya mengajar kitab tauhid. Sebab saya tak suka cepat khatam. Saya suka khatam isi kitab. Kalau kita belajar tauhid, tuan-tuan, kita tak boleh mentauhidkan Allah, rugi tuan-tuan. Lepas kita risalah tauhid, kita belajar pula Aqidatun Najin, tak guna tuan-tuan. Sebab benda sama. Ilmu tulah. Itu juga yang dibahaskan. Kita belajar sifat wujud, tuan-tuan. Tapi kita tak rasa wujud Allah. Bertahun, tuan-tuan. Bertahun-tahun, puluhan tahun. Tapi wujud makhluk kita rasa. Kita rasa wujud makhluk. Tetapi kita tak rasa wujud Khalik. Tak rasa, tuan-tuan. Wujud Khalik kita tak rasa. Ini yang kita bawa hari-hari. Yang kita bawa hari-hari. Bila wujud makhluk itu lebih besar daripada wujud Khalik. Wujud makhluk lebih besar daripada wujud Tak tahulah, tuan-tuan, pada pandangan Allah macam mana kita. Yang kita nak ini pada pandangan Allah. Bukan pada pandangan makhluk ini. Makhluk ini seorang-seorang akan mati, tuan-tuan. Sahabat-sahabat kita seorang-seorang pergi tinggalkan kita. Tetapi yang takkan tinggal kita adalah Khalik. Makhluk tinggalkan kita. Khalik tidak akan tinggalkan kita. Selagi mana kita tidak meninggalkan Khalik. Mudah je, tuan-tuan. Mudah. Itu takut pada usul. Takut pada tasawuf, tuan-tuan. Itu ulama' dia bahas. Siapa orang yang takut pada tasawuf, pada perjalanan ilmu tasawuf, dalam amalan, kena ada warak, tuan-tuan. Dia akan takut. Dia akan takut apa yang dia buat ini betul tak pada Allah. Itu yang dia selalu jaga. Yang dijaga adalah perjalanan qalbun dia. Itu saya beritahu tuan-tuan. Di sini kita boleh tipu orang. Tapi kat sini tak boleh. Kat sini tak boleh. Susah, tuan-tuan. Perjalanan ini. Perjalanan roh kita ini susah. Perjalanan hidup ini adalah sebenarnya perjalanan roh. Badan ini menzahirkan akan perjalanan roh kita, perjalanan hati kita. Kata Nabi sebut, jika baik hati ini, baik jasad. Jika rosak hati ini, rosak jasad. Maknanya, baik roh, baik jasad. Rosak roh, Allah, rosak jasad. Itu ulama' dulu, mereka jaga dengan zikir. Kalau tuan-tuan lebih arif dari saya. Kalau orang yang duduk dalam perjalanan tariqah ini, tuan-tuan, dia jaga. Bukan zikir ini sebagai satu jalan penjagaan. Supaya mereka tak lupa Allah.
Itu orang yang dalam Naqsyabandiyah, dia jaga zikir dalam hati dia, Allah, 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 Allah. Orang dalam Saziliyah, orang dalam Samaniyah, semua ada kaedah dia. Dalam Satariyah, dalam Tijaniyah, dalam Ahmadiyah. Mereka supaya dapat jaga hati mereka ini tidak lupa Allah. Khususnya pada ketika mana, tuan-tuan, dalam perjalanan hidup mereka, ketika mereka mula diuji dengan ni'mah bin ni'mah. Sebab ini penjelasan Allah. Faiza qudiyatis salah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Kalau kau ingat Allah banyak, kau berjaya. Tetapi jika dengan nikmat yang ada pada engkau membuatkan kau jauh dengan Allah, ini sidraj. Kita tak akan dapat la'allakum tuflihun. Kita tak akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Tapi kita akan dapat kehancuran, kerugian. Dunia dan akhirat kita rugi. Ini pesanan, tuan-tuan. Allah sebut dalam Quran. Dan ada di mana nak kita kaitkan tentang ilmu, perjalanan ilmu ini. Dan sebab itu, dalam perjalanan takwa orang tasawuf, mereka ni cukup takut jika mereka tak dianugerahkan oleh Allah tentang ihsan itu sendiri. Anta'budallah ka'annaka tarahu. Fa'ilam yakun tara fa'innahu yaraka. Mereka takut, tuan-tuan. Mereka tak boleh bertawajuh pada Allah. Mereka buat ini, mereka tak boleh tawajuh dengan Allah. Maksud tawajuh ni, tuan-tuan, mereka sentiasa menghadap Allah. Mereka berkahwin, mereka tak langgar Allah. Mereka tak lupa Allah. Minta maaf, tuan-tuan. Sekarang kadang-kadang orang lelaki, tuan-tuan, hebatlah mengaji macam mana. Time kahwin, tuan-tuan, lelaki pakai rantai, tuan-tuan. Pakai kalung. Mengaji hebat, tuan-tuan. Betul, saya bila sentuh bab ni, tuan-tuan, minta maaf. Saya agak tegas sikit. Kalau kita orang yang selalu majlis ilmu, tuan-tuan, takkan kita tak faham. Orang lelaki pakai rantai haram. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Perkara yang dibolehkan pada orang perempuan dan tak dibolehkan pada orang laki-laki, kan. Tapi zaman ini banyak orang menghalalkan perkara yang haram. Tak apa, sekali-sekali dia kata. Tuan-tuan, kemurkaan Allah ini lebih hebat daripada kemurkaan manusia. Orang marah kita hari ini, tuan-tuan, paling-paling orang marah kita dan orang pukul kita, dah habis. Tapi Allah Ta'ala musnahkan seluruh penduduk tersebut. Bukan kita seorang, tetapi seluruh penduduk itu dimusnahkan. Ni 2 tahun ni, tuan-tuan, Allah didik kita. Dan saya tak risau, tuan-tuan, dalam 2 tahun ini, sebab ada hadis daripada Rasulullah SAW. Tak silap saya, hadis riwayat Muslim, tak silap. Tentang hadis tertangguhnya haji. Nabi kata 2 tahun disebabkan wabak. Nabi kata akan sampai satu masa umat aku tak boleh buat haji. Tahun itu dan tahun akan datang. Disebabkan wabak, Nabi kata. Dan pada tahun yang seterusnya, Nabi kata umat aku boleh melakukan haji dan umrah. Tapi Nabi kata apa? Yajud dan Majud telah keluar. Kita tengok kaitan perkara ini. Dan nak hampir, tuan-tuan, 2 kali haji dan nak hampir dah haji yang kali yang ketiga. Berlaku perkara dinajat dan sebagainya. Apa yang berlaku di Riyadh sekarang, tuan-tuan? Perkara ini, tuan-tuan, kalau kita lihat, tuan-tuan kita kena balik kepada usulnya. Zaman ini zaman yang terlalu akhir. Dan kita terlalu leka. Tuan-tuan. Cukuplah, tuan-tuan, perkara ini mendidik kita. Allah ajar kepada kita, Ustaz, zaman ni ramai orang mati. Alhamdulillah. Kenapa Ustaz kata Alhamdulillah? Mereka yang dimatikan oleh Allah disabitkan wabak. Mereka lepas siksa kubur. Masalahnya kita yang masih dihidupkan oleh Allah. Apa yang akan terjadi kepada kita ketika kematian kita? Mereka yang Allah ambil, mak kita, ayah kita disebabkan wabak. Mereka lepas siksa kubur, tuan-tuan. Sehinggalah qiyamah, mereka senang dalam kubur. Kita yang dihidupkan oleh Allah perlu kita tanya, bagaimana kematian aku besok?
Adakah aku mati disebabkan aksiden nak pergi pasar? Aku mati sebab nak pergi bercuti. Aku mati sebab nak pergi kenduri kahwin yang di dalamnya tidak ada keredaan Allah. Aku mati disebabkan aku makan yang banyak. Belum tentu lepas seksa kubur, tuan-tuan. Ya. Saudara kita, keluarga kita yang Allah ambil itu, mereka dah tentu lepas seksa kubur. Masya Allah. Yang menjadi persoalan kita yang masih hidup ini. Apa yang berlaku dekat aku nanti? Itu yang kena fikir. Ya. Tuan-tuan, tak fikir mau mati, fikir mau mati. Suka mau mati, tak suka mati. Tapi macam mana aku nak mati? Dan besok kalau aku mati, bila saat aku dipanggil oleh Allah, macam mana keadaan aku? Itu je, tuan-tuan. Ya. Masya Allah. Ya. Allah Rabbi. Baik, qala musannif rahimahullahu ta'ala. Permulaan mabadi seri pembukaan ilmu tauhid. Perkataan mabadi itu bahasa Arab jamak daripada mabda'un. Mabda'u. Asal maknanya punca, mula terbit. Mabadi ni mula terbit. Dari mana datangnya ilmu ini? Ke mana hala tujunya? Ilmu tauhid ini. Di mana ambilnya ilmu tauhid? Begitu juga ilmu tasawuf. Di mana tempat hantarannya dan sebagainya. Kita berhenti ke apa Ustaz? 8.30. 8.20. Sekejap lagi. Lena. Isyak ke apa? Masuk dah? Oh, terlebih dah ni. Boleh. Kita berhenti sikit. Kalau kita saya baca atas ni, kita berhenti. InsyaAllah bulan ada masa kita jumpa, saya sambung balik insyaAllah. Sebab maksudnya ialah keterangan yang ringkas. Yang ni mabadi. Tentang punca terbit ilmu tauhid. Bila kita tahu tentang punca ilmu, senang. Tapi jangan lupa, bila semua benda ada punca, kita pun ada punca, tuan-tuan. Ini dikait pada ilmu. Jika dikait pada kita, ada bahasnya pula. Sebab kita lupa punca. Kita lupa kita ni dari mana. Kita dijadikan, kenapa kita dijadikan? Di mana tempat ambil kita ni, asal kita ni, dari mana? Bila kita lupa, kita punya mabadi juga. Kita cerita tentang mabadi ilmu, tetapi mabadi orang yang sedang menuntut ilmu ni kita lupa. Ketika kita lupa tu tuan-tuan, kita ada ilmu. Ketika itu kita mula menjahilkan orang lain. Sebab kita lupa. Mabadi kita lupa. Kita ingat mabadi ilmu, tetapi kita lupa mabadi kita. Di mana hantaran kita? Kita ni Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ini. Kita lupa Allah jadikan kita sebab takarub. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ni tempat hantaran kalau diri kita. Tapi kita gunakan hidup ini takarub ke atau apa? Nanti Allah tanya tuan-tuan, dan semua perkara Allah akan tanya. Summa la tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Semua nikmat ni akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau tujuan sesuatu ilmu sebelum membaca atau belajar ilmu itu. Hari ini orang yang sebut seri pembukaan atau anggaran dasar ataupun mabadi. Baik, adalah mabadi ilmu tauhid itu 10 perkara, wallahu a'lam. Sampai situ tuan-tuan. Insya-Allah ada umur kita jumpa tuan-tuan, ya. Kalau tak ada umur pun jumpa juga, tapi kita jumpa kat alam barzah. Kalau kita ada umur, kita akan jumpa dan kita minta pertemuan kita ini dalam rahmat. Kita jumpa dalam keadaan kita dapat buat baik. Tuan-tuan.
Sebelum saya tinggal ke tuan-tuan, saya bacalah satu doa. Sebab kita duduk dalam pembicaraan selawat. Saya baca satu doa. Doa ini saya rasa saya pernah bagi dekat masjid ini. Lama dulu dah. Iaitu doa untuk kita dapat jumpa Rasulullah SAW. Tuan-tuan, satu nikmat yang di antara nikmat yang besar lah dalam hidup kita. Orang yang boleh, orang yang dapat, tuan-tuan, menatap wajah Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Inilah satu nikmat selepas daripada nikmat iman dan Islam. Nikmat ini tuan-tuan memang hebat. Haraplah sangat tuan-tuan dapat kita tengok wajah Sayyidina Rasul. Berharaplah, cukup berharap. Cukup berharaplah dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita mati. Saya baca 3 kali tuan-tuan. Ya Nuran Nur, Ya Mudabbiral Umur, Balligh anni ila ruhi Sayyidina Muhammad wa arwahi ali Muhammad tahiyatan wa salama. Ya Nuran Nur, Ya Mudabbiral Umur, Balligh anni ila ruhi Sayyidina Muhammad wa arwahi ali Muhammad tahiyatan wa salama. Ya Nuran Nur, Ya Mudabbiral Umur, Balligh anni Allah, Balligh anni ila ruhi Sayyidina Muhammad wa arwahi ali Muhammad tahiyatan wa salama. Tuan-tuan bacalah lepas sembahyang, tuan-tuan nak tidur. Mudah-mudahan satu hari Allah makbulkan doa kita dan Allah jumpakan kita dengan Sayyidina Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Sayyidina Rasul ini hebatnya dan antara perkara yang tak ada pada orang lain, tak ada pada insan lain. Kalau tuan-tuan jumpa, tuan-tuan tak akan ingat muka dia selepas tuan-tuan bangun tidur. Kita kalau mimpi satu orang, bangun tidur kita boleh ingat lagi muka dia. Tapi Sayyidina Rasul tak. Bila kita dapat tengok, dapat mimpi Sayyidina Rasul, bangun tidur kita tak boleh nak ingat. Dipadamkan memori ingat itu. Tetapi jika tuan-tuan bermimpi lagi jumpa Rasul, tuan-tuan akan kenal Allah, tuan-tuan akan kenal, tuan-tuan akan tahu yang itulah insan yang pernah aku tengok dalam ru'yah tu. Inilah keajaibannya tuan-tuan. Tak ada pada insan lain. Tak ada pada insan lain. Cuma Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya rasa cukup setakat ini pertemuan saya dengan tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan saya dan tuan-tuan semua dan rahmati saya dan tuan-tuan. Allah redha saya dan redha tuan-tuan insya-Allah. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Jadikan kami dalam golongan ahlul muwahhidin, Ya Allah, yang sentiasa mentauhidkan Kau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan asbab pengajian kami akan kitab risalah tauhid dan kami mengaji ilmu tauhid ini, Ya Allah, kami jadi mentauhidkan Kau, Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jaga kami daripada mensekutukan Kau, Ya Allah, dalam segala perkara, dalam akidah kami, dalam amalan kami, Ya Allah, dalam pegangan kami, Ya Arhamar Rahimin. Kekalkanlah kami, Ya Arhamar Rahimin, sentiasa mentauhidkan Engkau dalam apa jua keadaan, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami mohon kepada Engkau, Ya Allah, sakit-sakit kami sihatkanlah, Ya Allah. Angkatkanlah wabak ini, Ya Arhamar Rahimin, Ya Zal Jalali wal Ikram. Jangan Kau jadikan kami dalam keadaan ketakutan dengan wabak ini, Ya Allah. Tenangkan hati-hati kami, Ya Arhamar Rahimin.
Tenangkan hati-hati kami ya Arhamar Rahimin. Tenangkan hati-hati kami ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, barakahkan umur kami ya Allah. Barakahkan hidup kami ya Allah. Barakahkan ketika kematian kami ya Allah. Barakahkan selepas kematian kami ya Arhamar Rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbalallahu minna wa minkum.